Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minaz zahidin waj'alna minal faqirin waj'alna minal muhibbin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautish syuhada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tawaffana wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kita membaca kitab hadis baginda Nabi SAW. Kita menggunakan kitab yang diberi nama Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi, yang lebih dikenali sebagai Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu nama kampung dia. Di mana kitab ini amat terkenal di kalangan pencinta ilmu, terutama pencinta ilmu hadis baginda Nabi SAW. Kalau orang mengaji dulu, tak dapat tidaklah kitab ni menjadi satu bacaan yang dibaca di sekolah-sekolah pondok, masjid-masjid, surau dan sebagainya. Maka alhamdulillah, pada malam ini kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai memuzakarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada saya dan kita semua hidayahnya, taufiknya, dan jadikan kita orang yang benar-benar bertakwa sehinggalah kita bertemunya insya-Allah dan alhamdulillah. Dan semoga dapat kita istiqamah di dalam menghayati akan hadis Rasulullah yang disebutkan, yang dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini insya-Allah dan alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan membacakan kitab ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah, Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahi barakah kepada kita insya-Allah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila walidina wa auladina wa ahlina, wa khususan ila Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على عقل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بصر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سمع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لسان نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على وجه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على قصر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على صدر نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على فؤاد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على شغاف نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على لب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سر وأخفى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على معرفة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جسد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على معرفة نبينا سيدنا محمد. اللهم صل على عين البصيرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على روح نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نور نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العالمين واجعلنا من العاملين واجعلنا من العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita buka surat 2. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala
ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي اجتباه واصطفاه لقيادة الأمم من بني الإنسان. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه لإعلاء كلمة الإسلام على سائر الأديان. Setelah itu, sebagaimana nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak dapat diperceraikan dalam dua kalimah syahadah, demikian juga Quran dan hadis tidak mungkin diperpisahkan dalam agama. Maka itulah yang mendorongkan berusaha menterjemahkan kitab ini dengan harapan mudah-mudahan kerananya tertunjuklah diriku dan orang-orang yang ingin mendapat petunjuk bersamaku dari mereka yang tiada mengerti bahasa Arab. Kehadiran Allah kupohonkan taufik dan usahaku ini dan keampunannya untuk diriku dan kedua ibu bapaku serta guru-guruku, juga sekalian muslimin dan muslimat sekaliannya. Dan aku bermohon agar dipersaksikannya bahawa aku mengharapkan syafaat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tiada dapat menebus dan tiada berguna harta dan anak-anak melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan amal yang sejahtera. Amin. Wa syukrillahi rabbil alamin. Jatuh tadi. Melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan amal yang sejahtera. Amin. Wa syukru lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril lail 'alan nahari, tazakiratan liulil qulub wal absari wa tabsiratan lidawil albab wal i'tibar alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil ihtikar wa mulazamatil itti'az wal iddikar wa waffaqahum lid-dawwab
liddu'ubi fi ta'atihi watta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawari wal muhafazati ala zalika ma'a taghayuril ahwali wal atwab. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa an'ahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-ra'ufur rahim wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinin qawimin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Puji-pujian itu bagi Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, yang Maha Mulia, Maha Pengampun, yang membelitkan malam ke atas siang sebagai peringatan bagi yang berhati dan pemandangan, dan sebagai perhatian untuk yang berperasaan dan berfikir. Dialah Tuhan yang membangunkan siapa yang dipilihnya dari hamba-Nya, dipalingkannya ingatan mereka dari mencintai dunia ini. Dirinya diberinya mereka bekerja dengan jagaannya dan dengan berfikir panjang, sentiasa ingat dan sedar. Memberi mereka taufik untuk membiasakan taat terhadapnya dan bersedia untuk negara yang kekal. Berhati-hati dari apa yang dimurkainya, yang memastikan negara celaka, dan menjaga semuanya itu bersama perubahan keadaan dan peraliran hidup. Kupuji Tuhan, yakni Allah, dengan pujian yang setinggi-tinggi dan sesuci-sucinya, yang selengkap-lengkap dan sepenuh-penuhnya. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang benar dan yang maha mulia, yang maha pengasih, maha penyayang. Dan aku menyaksikan bahawa sesungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, kawan istimewa yang dikasihi, yang menunjuki ke jalan yang lurus dan menyeru terhadap agama yang teguh. Maka selawat dan salam Allah lah atas beliau, juga atas para nabi-nabi dan keluarga sekaliannya beserta mereka yang soleh. Ini mukaddimah pengarang kita pada memulakan bacaan kitabnya. Jadi tadi maghrib ada satu lagi soalan, kita nak baca soalan ni dulu. Baik, kata dia,
disebabkan PKP tak boleh solat Jumaat, hanya ahli masjid sahaja. Macam mana yang tertinggal 3 kali solat Jumaat bagi orang lelaki? Baik, bila kita ni asal kita orang lelaki yang cukup umur, ya, yang sampai darjah mukallaf, dia wajib solat Jumaat. Haram tinggal solat Jumaat. Tapi apabila kita ni tidak dibenarkan oleh pemerintah daripada solat Jumaat, maka kita tidaklah berdosa walaupun 30 kali dah kita tinggal solat Jumaat. Kerana bukan dengan sengaja kita tinggal, tetapi kita dipaksa meninggalkan kerana sebab pandemik ataupun pandemik COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali yang bertanya, maka jawapannya tidaklah wajib bagi orang lelaki yang asalnya wajib kerja Jumaat. Tidak wajib lagi jika diperintahkan oleh pemerintah agar jangan pergi solat Jumaat, maka sembahyanglah zuhur, solatlah zuhur di rumah. Maka bilakah waktunya? Maka waktunya itu ialah bila masuk je waktu, boleh terus solat zuhur di rumah. Tak perlu lagi nak tunggu orang siap Jumaat di masjid, kerana memang orang tak solat pun kat masjid. Maka masuk waktu, teruslah solat Jumaat. Baik, habis. Jadi itu soalannya. Jadi dah banyak kali tertinggal lah, lebih 3 kali lah tinggal Jumaat. Maka dah lebih tinggal, dah tinggal lebih 3 kali, 30 kali pun tak apalah. Pasal kita bukan sengaja tinggal, kita dipaksa tidak mengerjakan solat Jumaat, maka kita rakyat tidaklah berdosa. Ya, baik. Ada pula orang kata perlu solat taubat. Habis dah tak berdosa, nak taubat buat apa? Kalau kita tak berdosa, tak wajib taubat. Yang wajib taubat ni bila kita betul berdosa. Kalau ditambah pula dengan perlu solat taubat, barangkali orang ni kurang faham bab solat taubat. Solat taubat bukan wajib, sunat. Yang wajibnya taubat bila buat dosa. Tapi kalau tak buat dosa, tak wajiblah taubat. Ya. Jadi yang wajib taubat ni ialah orang yang tinggalkan solat fardu apa pun dengan sengaja, maka dia wajib taubat dan wajib qada. Namun solat taubat tu sunat. Solat taubat bukan wajib, nama pun solat sunat taubat. Cuba bacalah pasnya dia. Usalli sunnatat taubah. Sahaja aku solat sunat taubat. Jadi dah kata sunat, apalah nak wajib? Satu je sunat yang wajib. Apa dia? Bersunat. Bersunat tu namanya sunat tapi wajib. Baik, habis. Ada lagi soalan? Ada. Hari ini rasa macam tak berapa nak bermain, pasal sebenarnya dah lama dah tak hujan. Lama tak hujan. Kalau hujan pun sikit-sikit. Hari ni dia terkejut hujan lebat. Bila dia terkejut hujan lebat, jadi badan tu pun dia terkejut, jadi macam tak apa nak larat. Jadi kurang sikit semangat tu melalui badan rasa tak larat. Baik. Jadi minta maaf banyak sejak maghrib tadi lagi dia rasa macam tak apa nak larat. Maklum dia sejuk, biasa dia panas. Bila panas cakap peluh, tak cakap pun peluh, cakap lagi peluh, dia makin panas, dia makin panas. Maka semangat dia lain sikit.
Hari ni dia sejuk. Sambungan soalan tadi. Ada lagi soalan tadi? Kalau kita tak dibenarkan solat Jumaat, tapi waktu Jumaat kita duduk tawaf mall, tu macam mana pula hukumnya? Iaitu fardu ain. Tergedik betul. Dah tak wajib solat Jumaat, wajiblah kamu solat Zuhur. Ya. Jadi janganlah kita pergi lepak dekat mall pula. Apa hukum dia? Baik. Hukum dia adalah harus sekiranya kita pergi tawaf mall itu tidak ada perkara-perkara yang haram, sama ada pendengaran atau penglihatan ataupun perbuatan. Ya. Namun begitu, ya, pemerintah yang memerintah negara, terutama sekali kepada yang menjaga agama, perlulah mengambil perhatian. Kamu tidak membenarkan orang solat Jumaat kerana ditakuti terkena COVID-19, tapi kamu tidak melarang pula orang memenuhi the mall. Maka ini satu perkara yang tidak masuk akal. Ya, satu perkara yang tidak masuk akal pada menangani pandemik COVID-19. Namun begitu, ada yang tolong jawab. Jawabnya ialah mereka yang tawaf di mall itu tidak pula diketahui apa hajatnya dan niatnya. Jadi kalau begitu, kita serahlah pada Allah. Mereka yang tawaf mall tapi tidak mahu pula solat zuhur di rumah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dulu ni adalah sebuah kilang di Shah Alam. Kilang ni kilang kepunyaan orang bukan Islam, tapi kebanyakan pekerjanya ialah orang Islam. Jadi oleh kerana ada peruntukan daripada pemerintah kepada kilang agar membenarkan pekerjanya solat Jumaat, maka kilang ini telah membenarkan pekerjanya untuk mengerjakan solat Jumaat bila tiba hari Jumaat. Maka mereka dibenarkan keluar lebih awal daripada biasa, ya, dibenarkan keluar lebih kurang sejam, ya, lebih kurang sejam atau sejam lebih. Satu ketika pengurus kilang ini yang juga bukan seorang Islam, dia dapati masa dibenarkan pergi solat Jumaat oleh pekerja-pekerja Islam, rupanya mereka separuhnya bukan pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Mereka lepak di surau kilang, tidur dan tidur dan landing time kat situ. Jadi mereka dah dibenar pergi solat Jumaat. Mereka sendiri yang tak mau pergi solat Jumaat pula dah. Bahkan mereka landing, tidur, melepak kat situ. Jadi bila dilihat oleh pengurus ini dia berepot lah pada bos dia. Akhirnya orang Islam tak dibenarkan solat Jumaat di kilang tersebut. Kerana apa? Mereka dicop sebagai penipu. Akhirnya, ya, yang tak tahan dengan tak boleh pergi solat Jumaat, ada yang berhenti kerja, pergi kerja di tempat lain. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kita lihat kisah ini, ya, terlihat salah kilang kata nak bagi orang
solat Jumaat ataupun salah siapa yang puncanya? Jawab sendiri. Begitulah juga dengan solat Jumaat zaman COVID-19 ni. Pemerintah tak bagi kita solat Jumaat kerana takut penularan COVID-19. Tapi kita pula ambil peluang pergi shopping center. Tak center betul orang ni. Jadi ini bukanlah salah kerajaan dah, bukan salah pemerintah. Ini salah orang yang tak pakai akal bila diberi kemudahan bagi menyelamatkan diri daripada terkena COVID-19. Dia saja pergi penyakit, dia saja pergi cari penyakit. Jadi jawapan kepada orang yang tak dibenarkan solat Jumaat tapi pergi tawaf mall, itu namanya manusia cari penyakit. Ya, manusia cari penyakit. Ada kerja cari kerja, dah cari kerja dapat penyakit badan muka. Patutnya duduk ke rumah ataupun duduklah di surau yang dibenarkan rehat untuk solat zuhur. Wallahu a'lam. Jadi kita ambil perhatian, ya. Jangan sewenang-wenang kita mempergunakan kemudahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tak perlu solat Jumaat, kita ambil peluang pergi shopping. Ini namanya orang biadab. Sebenarnya orang biadab. Dah tak boleh pergi Jumaat, buatlah zuhur, ya, di rumah. Buat apa nak pergi shopping, ya. Baik, itu tanda-tanda orang yang tak besarkan perintah Allah, ya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ada dua soalan tadi, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan yang bertanya dapatlah mengambil pengertian, ya. Jangan kita ambil peluang, ya, yang tak munasabah dengan, ya, kelonggaran yang diberikan. Baik. Ada lagi soalan? Ada lagi? Baik, mana lebih afdal? Solat jarak di masjid atau solat di rumah? Ada ustaz lain kata solat jarak ni tak pernah dibuat Nabi. Sebenarnya banyak benda-benda yang tak dibuat Nabi, hari ni kita buat. Jadi adakah dia haram? Tidak ada istimbat nak kata solat jarak tu haram. Ya, tidak ada kaedah nak kata solat jarak tu haram. Kalau kata tidak afdal tu adalah sikit kaedah dia, tapi solat tu sah. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, bila kita masuk masjid, kita masuk ikut pintu belakang. Pak Imam kat depan sana solat Jumaat. Pak Imam seorang, makmum ada 10 orang. Kita masuk ke pintu belakang. Pak Imam baca surah Al-Ikhlas. Solat apa ni? Solat maghrib. Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baru masuk pintu. Kita tahu dah 2 ayat lagi nak habis. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis dia ke rukuk lah. Maka kita tak dapatlah rakaat tu. Kalau kita tak sempat takbir dan tamakninah pada rukuk, maka kita boleh takbir di sebaik saja kita masuk ke dalam masjid tu, walaupun jaraknya begitu jauh, bukan sedepur lah, ya, barangkali dah 100 kaki dia. Jadi kita masuk tu takbir Allahu Akbar. Pak Imam depan sana, kita kat sini. Sah dah? Sah.
Ya. Jadi solat jarak ni bukanlah satu benda yang tidak sah. Hanyalah tidak afdal. Namun kalau solat jarak itu perlu untuk menghindari mudarat umpamanya, dan dia telah disepakati oleh ulama mengatakan kalau rapat boleh mendatangkan mudarat, maka afdallah jarak itu. Jadi bab ini tak payahlah diperbesar-besarkan oleh orang-orang tertentu, kerana ya nanti jadi perdebatan, perselisihan, perbalahan, dan boleh jadi memburuk sesama orang-orang agama. Ya, baik. Namun adakah sungguh kalau rapat itu boleh menyebabkan senang penularan penyakit? Kalau sungguh, maka solat jarak itu adalah kebaikannya. Ya, adalah kebaikannya. Jadi yang kata suruh solat jarak ada tempat ambilannya, ada kaedahnya. Jadi jangan kita kata itu bukan sunnah, itu tak ada pahala, itu menyebabkan syaitan di tengah dan sebagainya. Ya, kalau sungguh ya, dengan jarak boleh merebakkan penyakit. Tapi kalau tak sungguh, rugi, semata-mata rugi. Ya. Jadi kalau disahkan oleh 3 orang doktor Islam yang warak mengatakan kalau rapat itu ya boleh menyebabkan penularan penyakit, maka menjarakkan sah itu adalah baik. Dan tak boleh kita kata tidak sah, ya, tak boleh kita kata tidak sah. Baik, sebab apa? Jarak bukan syarat sah solat Jumaat. Yang merapatkan sah ni bukan syarat sah solat jamaah. Merapatkan sah bukan syarat sah bukan syarat sah solat berjamaah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Baik, habis. Jadi dengan molek-molek apakah jawapan saya tadi, dan dengan molek-molek apakah makna baik kita solat jarak. Faham boleh? Ya. Apakah makna ya tidaklah dilarang kita solat jemaah dengan menjarakkan jika sungguh kalau rapat itu mempercepatkan penularan wabak penyakit. Saya kata tu jika sungguh. Maka kesungguhan tu hendaklah di-approvekan oleh kurang-kurangnya 3 orang doktor Islam yang warak, yang faham agama. Baik. Jadi dalam hadis, dia dalam mukaddimah yang kita bacakan tadi, musannif itu penterjemah kitab yang asal Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi ini, dia mengaku dia berkata, ya, yang pertama-tama sekali dia sebut puji-pujian bagi Allah. Ya, puji-pujian bagi Allah. Apa puji ni? Puji dalam bahasa Arab namanya sana'un.
Maka puji itu kita sebut aku bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sana'un. Jadi kita di tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita bertemu dengan satu-satu masalah, ya, sebaiknya ialah kita mempergalakkan manusia itu bersyukur dengan Allah. Ya, bersyukur kepada Allah dengan apa jua takdirnya. Sama ada kita dapat nikmat ataupun dapat musibah, kita bersyukur dengan dia. Kerana di sebalik nikmat ada hikmahnya, di sebalik musibah pun ada hikmah. Maka bersyukurlah ya kepada Allah dengan hikmah yang bakal datang di sebalik musibah ataupun nikmat. Al-Quran dia kata, wa in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan bagi sekalian kamu. Jadi orang-orang sufi, mereka banyak mereka bersyukur kepada Allah apa juga yang datang pada mereka, sama ada nikmat ataupun musibah. Jadi tak ketinggalan juga penterjemah kitab ni, dia bersyukur kepada Allah kerana dapat menyiapkan karangannya, ya, dengan dia menyebut puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. Ada lain soalan? Ada Ada ke? Ada ke tak ada? Ada. Tunggu soalan sampai. Ini soalan semuanya ya, jawapan yang ada nanti orang tak suka. Tak apalah, jawab je lah. Solat Jumaat ada dilaksanakan di masjid. Kita perlu habis solat Jumaat dulu, atau kita boleh terus solat Zuhur? Cantik soalan ni. Baik. Orang yang tak pergi solat Jumaat kerana uzur syar'i seperti sakit. Orang yang tak pergi solat Jumaat seperti uzur syar'i kerana sakit. Faham sakit ya? Contohnya sakit apa? Sakit gigi. Memang tak nak pergi nyut-nyut, takut jatuh pitam kok tengah jalan, tergolek masuk kubur terus. Jadi orang yang macam ni ya, orang yang macam ni yang sakit gigi tadi, ya, dia tak pergi Jumaat sebab dia takut mudarat. Maka orang macam ni bila masuk saja fardu solat Jumaat, ya, jangan dia solat Jumaat di rumah berserta dengan orang solat Jumaat di masjid. Jadi kaedah dia kena tunggu sekira-kira orang dah habis solat Jumaat, barulah dia buat solat fardu zuhur di rumah. Ya. Baik. Ini satu masalah. Masalah kedua, dia sihat walafiat. Boleh ke sana ke sini, tak ada masalah. Tapi masalah dia tak boleh nak pergi Jumaat. Pasal apa? Dia tidak termasuk dalam golongan yang dipanggil solat Jumaat. Contohnya setengah-setengah orang saya ni pun, kita bukan AJK masjid, maka bukan AJK tak lagi masjid, ya. Kita belum divaksin, maka tak divaksin tak lagi masjid. Jadi kita ni tertahan daripada pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Kita ni ibarat orang yang tertahan ataupun tertawan. Bukan tertawan hatiku padamu. Tertawan maknanya ya terkandas.
Ibaratnya orang kena ikat, tak boleh pergi ke masjid. Maka orang macam ni dia boleh solat Jumaat sebaik saja masuk waktu zuhur. Dia boleh solat zuhur sebaik saja masuk waktu zuhur tersebut. Tak perlu tunggu orang balik. Pasal apa? Pasal dia memang tak boleh pergi. Orang sakit gigi tadi ni, mana tahu tengah-tengah Tok Khatib baca khutbah, dia lega dah sakit gigi, maka dia kena pergi sebab dah hilang musyakkahnya. Jadi selagi ada musyakkah, dia tak boleh pergi. Maka kalau dia nak zuhur, mestilah dah selesai Jumaat baru dia buat solat zuhur, sebab dia musyakkah tak habis. Berbeza dengan orang yang ditahan daripada pergi masjid tadi. Maka yang tu kena solat di awal waktu itu afdal. Masuk waktu tu solat. Baik, itu dua jenis orang yang berbeza tak solat Jumaat. Baik, habis. Tak ada soalan tak ada banyak. Banyak pula. Banyak kena tanya mufti lah pula kan ni. Soalan dia tu banyak pula. Ada bunyi. Baik, soalan. Apa kebaikan ngaji ilmu nahwu dan sorof? Baik, Nabi kata ilmu tanpa nahwu itu tidak dapat dipahami. Al-ilmu bila nahwin fala taqim. Atau kama qala Nabi. Jadi ilmu tanpa nahwu ni tak dapat dipahami. Jadi afdallah kita ni mengaji ilmu nahwu. Sebab ilmu nahwu ni adalah ilmu fardu kifayah. Uhibbul Arabiyyah, kata Nabi. Aku kasih akan bahasa Arab. Jadi Nabi ni kata aku kasih bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa syurga. Maka fardu kifayah kita menguasai bahasa Arab, termasuk nahwu dan sorof. Jadi banyaklah lagi ilmu nahwu dan sorof ini kebaikan dia. Dikatakan seorang ulama nahwu namanya Sibawai, semasa dia meninggal dunia, dimasukkan ke kubur, dan di alam barzah dia ditanya oleh malaikat, ma rabbuka? Maka dia tanya balik malaikat yang tanya tu, ma itu kalimah apa? Ma kalimatul ma, apakah kalimah ma itu? Dah, malaikat tak hati nak jawab. Sebab malaikat tak punya nahwu, maka malaikat pergi tanya Allah. Itu dikisahkan oleh cerita-cerita orang kasyaf mengenai kelebihan orang mengaji ilmu nahwu dan sorof. Dan orang mengaji ilmu nahwu dan sorof ini, dia tidak dapat ditipu orang dalam bab ilmu. Sebab apa? Sebab dia tu selok belok bahasa Arab. Dan bahasa Arab tu boleh baca begini, boleh baca begitu, boleh baca begini, boleh baca begitu. Contohnya saya sebut dulu kan, sebab contoh la haula wala quwata illa billah. Tu boleh baca 4 wajah. Boleh baca 4 wajah. Bismillahirrahmanirrahim boleh baca 3 wajah. Dia baca begini kenapa? Dia baca begini kenapa? Jadi kita yang tak reti nahwu ni, tu hafal apa dulu di buku, tengok orang tu baca salah, kita kata bagi kita salah, padahal dia tak salah. Contoh kita kata selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ke wasallam. Kalau i'rab secara lafaz kena baca wasallim sebab depannya salli. Ya, belakang kena baca salli. Tapi orang tu baca wasallam betul tak? Jadi banyak orang kata salah. Jangan kata salah. Keadaan nahwu ni luas. Ya, dia baca wasallam tak salah. Pasal apa? Dia takdir wasallam ai wasallam alaih. Maka sah baca tu. Taklah salah. Takdir. Jadi i'rab ni perubahan di akhir kalimah dengan sebab bersalah-salahan amin yang masuk padanya. Maka i'rab tu terkadangnya dengan secara lafaz, iaitu kita dengar dia cakap apa. Ya, kadang-kadang dengan jalan ya takdir. Kita tak dengar dia cakap, ataupun dia dengar tapi kita tak faham dia baca kat mana. Tak ada pada tulisan tapi ada pada niat. Itu dengan pada itu makna pada takdir tu, ya. Tidak ada pada tulisan dan tidak ada pada bacaan, tapi ada pada niat qasad kita. Ya. Baik, habis. Wallahu a'lam. Baik, jadi Pondok Syatariah ni ada ada kitab Nahwu Sharaf 3 jilid. Ya. Ada kitab Nahwu Sharaf 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Di mana kitab tu dikarang semula oleh jamaah yang belajar nahwu, yang diambil daripada pengertian kitab Kawakib Mutammimah. Siapa-siapa yang berhajat nak dapatkan kitab nahwu 3 jilid itu boleh berhubung dengan admin. InsyaAllah admin akan uruskan. InsyaAllah, dia kata bukan mesti. Ya. Lambat dengan cepat je lah. Kalau minta besok, barangkali tahun depan, bulan depan. Pasal apa buku tu tidak ada dalam stok. Dah ada permintaan, baru nak dicetak. Ya. Baik. Soalan yang kedua, macam mana adakah boleh orang tabligh buat solat Jumaat sendiri sebab sudah terlalu lama tidak solat Jumaat? Masjid tutup, kena 2 dos vaksin dulu baru boleh masuk Jumaat dan sebagainya. Ini pasal apa kena mengenai orang tabligh pula lah. Tak kira lah orang tabligh ke orang tak kira lah orang tabligh ke orang UMNO ke orang PAS ke orang PKR ke orang Amanah ke orang apa lagi, orang NGO ke orang apa. Kalau nama dia tu orang Islam, dia wajiblah buat Jumaat. Ya. Jadi dah masjid tu tutup, tak dibenarkan buat Jumaat, kita buat Zuhur je lah. Dia tak kira lah orang apa pun, undang dia tak boleh buat. Macam mana kita nak buat? Nanti kita diserang, diserbu, ditangkap kerana melawan pemerintah agama negeri. Salah pula kita. Dah salah. Ya, melawan pemerintah. Dan salah pula kita ni kerana solat yang tak dibenarkan melaksanakannya dengan sebab-sebab yang tertentu. Ya. Baik. Jadi tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Dah dia tak bagi kita solat, kita janganlah solat Jumaat. Buatlah Zuhur kat rumah. Ya. Baik, sekian dimaklumkan. Bukan ada masalah apa, taklah berdosa pun. Baik.
Ya. Oh, minta perkongsian ringkas amalan sunat utama hari Ashura. Dia apa makna kata hari Ashura? Hari Ashura ni ialah hari yang ke-10. Itu maksud kata Ashura. Hari Ashura ni hari yang ke-10. Jadi masukkan dengan hari 10 itu ialah hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram. Maka hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram ni, ya, ada banyak sejarah dia. Antaranya, ya, berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di Bukit Judi. Istawat fi Judi, berlabuhlah ia, yakni bahtera Nabi Nuh itu di Bukit Judi, bukan Bukit Judi Gentan Highland tu. Ya, pada hari ni orang panggil dia Gunung Ararat yang terletak di Turki. Ya. Baik. Banyak lagi kisah-kisah yang berlaku pada hari Ashura. Ya, di antaranya lagi ialah, ya, terlepasnya Nabi Yunus dari perut ikan nun, ikan paus. Ya, terdampar dia di parit, di tepi laut, di tepi pantai. Baik. Jadi banyak lagi kisah-kisah hari Ashura ni. Maka dia tanya di sini ringkasan amalan sunat. Apa yang perkongsian ringkas mengenai sunat utama hari Ashura. Kalau orang Malaysia, dia buat bubung Ashura. Dia buat bubung Ashura, lepas tu dia hadiah kepada orang. Maka dapat tak pahala? Dapat. Pasal apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang memberi. Jadi kamu kena komplain orang bubung Ashura. Kamu buat ke tidak? Kalau buat banyak sikit. Mari sedekah ke sini. Wallahu a'lam. Kalau banyaklah, kalau lebih, tak lebih bagi jiran-jiran sudahlah. Jadi buat bubuk Ashura tu saja, kemudian kita sedekah-sedekah, itu pun dah besar pahala dia. Dan pahala tu lebih baik daripada, ya, sembahyang solat sunat. Solat sunat itu kita dapat seorang. Tapi kalau kita buat bubuk Ashura tadi, kita hadiahkan kepada jiran-jiran dan sebagainya, itu lebih besar pahalanya, ya, lebih besar pahalanya, insya-Allah taala. Lepas tu dia tanya hadis ke berapa? Belum baca hadis 1 lagi pun, baru mukaddimah. Ni hari mukaddimah. Baik, habislah soalan, tak ada dah. Jadi saya letakkan balik handphone ni di atas meja. Dia harap tuan dia dapat mengambilnya. Sekian dimaklumkan. Baik, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni adalah malam pertama kita muzakarah kitab Riyadhus Shalihin ni. Jadi hari ni saya rasa tak agak sangat. Minta maaf kalau hari ni jadi macam tak bermain. Terkejut hujan lebat tadi. Jadi sakit kepala, sakit kaki balik. Jadi minta maaf banyak kepada semua yang mendengar FB ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan lagi umur kita sehingga besok pagi lepas pada subuh, insya-Allah kita akan memulakan muzakarah kitab fiqh, kitab Kifayatul Muhtadi. Ya. InsyaAllah kita mula baca kitab Kifayatul Muhtadi selepas solat fardu subuh besok hari, insya-Allah. InsyaAllah, ya. Jadi sebenarnya hari ini adalah hari Rabu. Ya, maghrib tadi, ya, kira Rabu lah. Besok pun hari Rabu lagi, iaitu hari ilmu. Hari Rabu ni kata ulama ialah hari ilmu. Jadi siapa-siapa nak mulakan ngajilah hari Rabu. Start hari Rabu. Start hari Rabu. Tu hari ilmu.
Kalau saya duduk pondok dulu pun, ya, hari Rabu ni kalau nak start mana-mana kitab, lazimnya untuk buka lagu tu lah, ya. Sebab nak ambil fadilat hari Rabu tu adalah hari ilmu. Jadi mudah kita nak faham ilmu, ya. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, saya tak jawab soalan-soalan tadi ni, tuan-tuan, puan boleh faham tak? Ya. Kalau boleh faham, itulah maknanya hari Rabu ni hari ilmu. Senang faham, ya. Walaupun penceramahnya tu mamai sikit hari ni. Ya. Baik, insya-Allah kita tangguh dulu muzakarah kita ini. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Di kitab ni akan dibaca pada setiap hari Selasa malam Rabu, menggantikan kitab Aqidatul Mukminin yang telah pun kita khatam 2 minggu yang lepas, insya-Allah. Baik, kita berhenti di situ. Kemudian katanya mana kita berhenti tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, gitu ya. Betul. Baik, insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ila akhirih, wallahu a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا